Parti Pekerja WP akan mengumumkan calon-calonnya bagi pilihan raya umum akan datang dalam hari-hari mendatang bermula esok. Ini sehari selepas ia mendedahkan satu video yang menampilkan para pemimpin Parti WP bersama para pendatang baru. Mereka yang ditampilkan dalam video sepanjang 6 minit ini ialah Setiausaha Agung WP Pritam Singh dan pengerusinya Sylvia Lim. Antara muka baru WP ialah bekas calon Parti Perpaduan Nasional NSP Nicole Seah yang bertanding dalam pilihan raya umum 2011 di GRC Marine Parade. Juga Risa Khan, pengasas Pertubuhan Tidak Mengambil Untung RENA Movement. Turut ditampilkan ialah Profesor Ekonomi James Lim, Peguam Fadli Fauzi dan Ahli Exco Cabang Belia WP Yudhishthira Nathan. Dalam video selama 6 minit itu, para anggota parti berkongsi aktiviti-aktiviti mendekati penduduk yang mereka telah lakukan dan apakah maknanya menjadi parti pembangkang. WP masih belum mendedahkan di mana ia merancang untuk bertanding. Namun, para sukarelawan telah kelihatan mengedarkan risalah parti di beberapa estet di GRC East Coast sejak langkah-langkah sekatan COVID-19 dilonggarkan minggu lalu. Parti Kemajuan Singapura PSP pula mendedahkan rancangannya mahu bertanding di 9 kawasan undi dalam pilihan raya umum akan datang. Ini didedahkan Setiausaha Agung PSP Dr. Tan Cheng Bock semasa mendedahkan 6 bakal calonnya bagi pilihan raya bulan depan. PSP mahu bertarung di 4 GRC iaitu West Coast, Choa Chu Kang, Nisun dan Tanjung Pagar selain 5 kawasan undi perseorangan iaitu Pioneer, Hong Kong North, Marymount, Kebun Baru dan Yio Chu Kang. 6 calon PSP diperkenalkan Dr. Tan semalam termasuk seorang mahasiswa Fakulti Undang-Undang NUS Chu Sean Ming yang juga merupakan calonnya yang termudanya setakat ini. Ahli psikiatri Dr. Ang Yong Guan yang pernah mengetuai Parti Warga Diutamakan Sing First dalam pilihan raya yang lalu kini turut menjadi calon PSP. Harish Philip merupakan ketua global di sebuah syarikat teknologi manakala Cik Kela Low adalah seorang akauntan bertauliah. Ahli akademik yang bertanding di bawah bendera PSP ialah Dr. Tan Meng Wah. Beliau pernah bekerja dengan Institut Kajian Dasar IPS. Seorang lagi wakil parti ialah konsultan dan jurulatih perniagaan Abbas Kasmani 67 tahun. Encik Abbas disebut sebagai mempunyai lebih dari 35 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan, latihan dan penasihat perniagaan dalam pelbagai industri termasuk binaan serta minyak dan gas. Jadi Singapura mengaku sebagai negara dunia pertama lah. Tapi sebilangan besar rakyat Singapura hidup seperti warga negara ketiga. Jurang pendapatan yang kekayaan begitu luas hanya telah membagikan masyarakat kita antara golongan elit dan bukan elit. Sudah tibalah masanya bagi ketika melihat peruntukan sumber-sumber nasional untuk menangani masalah utama yang dihadapi masyarakat, terutama kali masyarakat Melayu Islam. Dalam perkara itu, PSP hari ini mendedahkan adik kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Lee Hsien Yang, telah menyertai parti itu. Bagaimanapun, belum diketahui sama ada anggota baru PSP itu akan dicalonkan untuk 10 Julai nanti. Encik Lee Hsien Yang pernah dilihat bersama Ketua PSP Dr. Tan Cheng Bock di kedai-kedai kopi di Ang Mo Kio dan West Coast beberapa kali. Dr. Tan memberitahu pihak media, Encik Lee sudah menjadi ahli PSP selama hampir 3 bulan. Beliau diberi kad keanggotaan PSP dalam satu pertemuan sarapan pagi di Pasar Tiong Bahru hari ini. Encik Lee pernah menjadi pengerusi penguasa penerbangan awam Singapura CAAS selama kira-kira 10 tahun sehingga 2018. Encik Lee berkata beliau menyertai PSP kerana persamaan nilai-nilai serta visi. Beliau menambah PSP mempunyai pendekatan yang menekankan belas ihsan. Liputan menjelang pilihan raya umum diteruskan nanti. Pasukan komando terus muncul sebagai yang terunggul dalam kalangan unit penggempur SAF. Laporannya sebentar lagi. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising.
Kesihatan semua orang bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Marilah kita bekerja sama menggunakan alat-alat baru dan amalkan tabiat-tabiat baru kita. Marilah kita memainkan peranan kita. Kadar pengangguran tertinggi dalam 10 tahun. Saya menghadapi barang tayarot tidak dibenarkan untuk bekerja. Saya kehilangan seluruh pendapatan bulanan sejak Januari. Tanpa simpanan yang cukup, ramai terpaksa berhutang. Masyarakat Melayu mewakili sebanyak 25% dari jumlah pengguna Lendela. Dibayangi COVID, masih adakah harapan? Program TAP fokus kepada kumpulan kerja M03 akan membantu masyarakat untuk dapatkan jawapannya dalam detik 8.30 malam ini. Banyak lagi episod Detik boleh anda saksikan secara percuma di MeWatch. Berkesannya daripada segi kaki saya, usus saya, saya naik motor dulu tak boleh naik. Sebab kaki sakit. Sekarang dah alhamdulillah dah boleh naik dah. Dah jadi rider. Dah jadi awi dah sama Ella. Yang belum cuba pada saya, awak cubalah. Jangan cuba satu. Bila habis continue sampai macam saya lah. Saya tak stop. Habis saya continue sampai sekarang. Alhamdulillah. Bertemu kembali. Para pengundi boleh menonton dan mendengar ucapan para calon pilihan raya melalui siaran televisyen dan radio dari 2 hingga 9 Julai. Ini termasuk siaran parti politik dan juga siaran politik kawasan undi. Siaran ucapan politik itu ditambah kerana rapat umum fizikal tidak dibenarkan kali ini akibat pandemik COVID-19. Dalam satu kemas kininya, Jabatan Pilihan Raya ELD menyatakan akan ada 2 siaran parti politik PPB melalui televisyen dan radio pada 2 Julai dan 9 Julai yang juga merupakan hari bertenang. Ia akan disiarkan mulai 7 malam. Hanya parti yang membariskan sekurang-kurangnya 6 orang calon di bawah simbol partinya diiktiraf layak membuat siaran PPB. Siaran politik kawasan undi atau CPB yang baru pula akan disiarkan di saluran 5 antara 3 hingga 7 Julai mulai 7 malam. Pihak berkuasa akan mengeluarkan panduan esok tentang cara-cara para calon membuat siaran itu. ELD juga akan menyediakan sehingga 10 tempat untuk para calon mengadakan rapat umum secara online. Terdapat 3 waktu ditetapkan iaitu pada sebelah pagi, petang dan malam. Tempat itu akan dilengkapi hubungan internet dan boleh ditempah mulai hari penamaan calon pada harga $107 bagi sesuatu tempoh. Jika sesuatu tempoh mendapat banyak tempahan, undian akan diadakan. Para calon juga boleh memilih untuk menggunakan tempat mereka sendiri. ELD hari ini juga menekankan beberapa garis panduan bagi berkempen. ELD menyatakan saiz kumpulan dihadkan kepada 5 orang dengan jarak semeter antara satu sama lain. Para calon juga perlu meringkaskan interaksi awam dan mengelakkan daripada interaksi fizikal. Para calon perlu memakai pelitup dan jaga jarak selamat. Berikut ini pula peraturan dan prosedur yang perlu dipatuhi semua bakal calon pada hari penamaan calon. Pada kali ini, calon-calon yang tidak dapat memfailkan borang pencalonan mereka sendiri atas sebab-sebab kesihatan atau kerana menjalani notis jangan keluar rumah COVID-19 boleh membenarkan proksi untuk menyerahkan borang tersebut bagi pihak mereka. Pada hari penamaan calon, bakal calon perlu menghantar satu set borang yang lengkap. Borang-borang tersebut adalah borang pencalonan dan sijil derma politik yang menyenaraikan sumbangan derma yang diterima dan pengisytiharan ia dari penderma yang dibenarkan. Para bakal calon dari kaum minoriti yang akan bertanding dalam kawasan undi perwakilan berkumpulan atau GRC perlu juga mendapatkan sijil dari Jawatan Kuasa Masyarakat Melayu atau Jawatan Kuasa Masyarakat India dan Jawatan Kuasa kaum-kaum minoriti lain. 5 anggota Jawatan Kuasa Masyarakat Melayu dipengerusikan Encik Yatiman Yusof. Pada masa lalu, calon-calon perlu ke Jabatan Pilihan Raya untuk mendapatkan borang-borang tersebut. Bagaimanapun, mulai pilihan raya umum akan datang, borang-borang itu boleh dimuat turun melalui khidmat digital baru di laman Jabatan Pilihan Raya.